Tuan-tuan tahu Asma binti Abi Bakr, satu orang anak perempuan muda. Masa tu dia sedang mengandung, kahwin dengan apa? Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni siapa dia? Asyarah mubasyarah, 10 orang dijanjikan syurga. Zubair bin Awam adik ipar Nabi, birah baginda Nabi SAW. Nikah dengan siapa? Nikah dengan Asma binti Abi Bakr. Asma ini kalau bahasa kita, dia jadi macam food panda kepada Nabi SAW dan ayah dia. Sepanjang 3 hari di Gua Thur tu, dialah pergi hantar makanan, dialah pergi hantar minuman. Maksudnya makan dan minum itu dibantu oleh Asma radhiyallahu taala anha. Yang ketiga itu dengan dalam keadaan dia mengandung tu, Asma binti Abi Bakr, apa lagi dia pernah buat? Bapa dia, tok dia nama Abu Quhafah. Tok ni maknanya siapa? Tok ni bapa pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masa tu dia tak masuk Islam lagi, Abu Quhafah. Tok dia mai, tok dia kata, bapa hampa ada pergi mana? Bapa hampa tinggal hampa semua, bapa hampa pergi ke? Bapa hampa ni tak bagi makan kat hampa ke? Dia tinggal macam tu je. Asma ketika itu yang ada dekat rumah, dia kata, tak Tok Wan. Tok Wan dia buta, Abu Quhafah. Tak Tok Wan, abah tinggal banyak dekat kami makanan. Dia pegang tangan Tok Wan dia pergi dekat timbunan batu yang ada dekat rumah dia tu, yang dia tutup dengan kain. Dia letak tangan bapak dia, abah, Tok Wan tengok ni. Tok Ba, bahasa kita Pulau Pinang kan. Tok Ba tengok ni, awak tengok bapak tinggal kat kami. Betul lah, kalau macam ni Tok, memang bapak hampa bagus lah bapak tinggal. Dia berusaha untuk jaga nama bapak dia, sebab dia tahu bapak dia sedang susah, sedang berada dalam keadaan yang getir bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bantu ayah dia. Dan adik laki dia macam mana? Macam SB yang cari information. Pagi-pagi dia pergi makan, duduk di kedai macam kita duduk di Astaka Taman Tun Sadun ni, relax, tengok member sebelah duduk sembang. Muhammad ni aku bara, aku nak pergi cari kat dia. Dia ni nak pergi cari Nabi, dia tulis. Mereka 2 orang duduk di situ. Mereka ni nak buat macam ni. Dia ingat semua information yang terkini yang jadi semua. Mereka duk rancang apa, mereka duk plan apa, bila mereka nak buat serangan hendap dan sebagainya. Dia akan beritahu, wahai ayahku, macam ni, orang kampung duk sembang. Macam ni, pemimpin Quraisy Abu Bakar dengan 11 orang pemimpin Quraisy ketika itu yang menjadi musuh Islam yang utama. Mereka duk plan macam ni. Dia informer pada Nabi SAW. Anak muda lelaki yang digunakan untuk Islam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, umur muda, berani gantikan Nabi SAW di tempat tidur. Dan Sayyidina Ali kata, itulah orang tanya dia, tak takut ke? Memang katil tu tidur di situ tu memang mimpi pedang lah jawab dia. Orang mai memang nak bunuh Nabi SAW. Nabi kata dah, hang tidur sini, esok pagi hang mai jumpa aku kat Madinah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, dalam dunia aku hidup, malam yang paling tenang, paling nyenyak, paling confident aku boleh tidur di mana? Ketika aku gantikan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah. Kerana aku yakin kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, esoknya aku mesti ada dekat Madinah. Maknanya malam ni aku takkan mati. Nabi dah habaq dah kat aku. Dia tidur lena, puas hati lena, sebab dia yakin dengan kata-kata Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, bila kita gabung tengok dalam peristiwa hijrah ni, saya nak abang, ada apa? Ada banyak golongan untuk membantu untuk memartabatkan Islam. Macam kita duk ada dekat masjid kita ni, apa dia? Orang yang berumur atau orang tua ni, orang yang berumur ni, orang yang berpengalaman banyak. Pengalaman dia boleh gabung dengan tenaga anak-anak muda. Kerana anak muda dia tak ada pengalaman sangat, dia tak tahu sejarah sangat, dia tak tahu kalau buat macam ni apa akan jadi implikasi dia tak tahu. Tapi orang yang lama dia tahu, kalau hang buat macam ni, berterusan organisasi hang dipimpin dengan cara macam ni, mungkin pernah kami alami macam ni. Korban kalau hang buat macam ni, dia masalah, kami pernah buat dah, hang tak boleh bahagi agih daging macam ni. Nanti masa raya hang tak boleh buat macam ni, masa raya susah. Sebab apa? Sebab orang nanti main macam ni, orang balik kampung, raya ni kena macam ni. Jadi kita bagi idea. Dan anak-anak muda dia ada tenaga banyak. Kalau nak suruh dia panjat situ, nak ikat tiang di situ, kita sebagai orang yang dah berumur tak boleh buat benda tu. Jadi serah pada siapa? Serah pada anak-anak muda. Maka anak muda ada bidang dia. Ada orang berumur, ada orang yang dah
pengalaman ada bidang dia. Maka jangan bangga masing-masing, aku anak muda, aku orang dah berumur. Tak, kita gembeling dua idea yang baik, antara idea orang-orang lama dengan tenaga anak-anak muda. Dia sangat akan membantu kita untuk dekatkan diri kita. Atau organisasi Islam tu sendiri, dia nak naik, dia mesti susah. Dalam hijrah Allah ajak kita apa? Islam dia nak naik, dia mesti pintu bukan senang. Pintu tu mesti susah. Tak kira lah tuan-tuan nak hijrah sekarang ni ke, dulu free hair, nak mula pakai tudung, tuan-tuan pergi tanya, bukan senang. Dia nak hadapi situasi tu. Macam mana dia daripada hijrah, mungkin dulu dia non-Muslim, dia nak jadi Islam. Macam mana adik-beradik, kawan, mak mentua, kakak ipar, family, banyak benda. Bukan cerita senang. Dulu kita rajin rasuah, dulu kita hidup dalam keadaan membujur lalu melintang patah. Kita nak tinggal member, nak hidup satu zaman baru dengan nak buat semua benda, tu bukan satu benda yang senang. Ujian akan datang, tapi orang yang tetap istiqamah macam batu karang dalam lautan, apa jadi ribut ke apa ke dalam laut, dia tetap maintain, orang ni akan selamat. Tapi kalau main sikit ujian dekat kita rasa macam tak apalah, Allah tak sayang kat aku. Dalam ramai-ramai aku duduk semayang tiap-tiap hari, aku juga yang Allah pilih nak buat macam ni kat aku. Kalau macam ni cara kita cakap, maknanya ujian yang Allah bagi kat kita tu, dia tak jadi. Macam mana kita kata pintu sabak tu, dia tak boleh masuk dekat situ, jadi tak boleh. Maka ingat dua benda besar ni yang menjadi intipati dalam hijrah. Dan yang ketiga dan keempat ada beberapa lagi berkaitan Nabi SAW sampai di Masjid Quba. Nabi bina Masjid Quba, masjid yang hebat. Jadi tuan-tuan, kaitan sangat rapat hijrah ni dengan masjid. Satu orang yang dia kata dia nak berubah tapi dia belum bersedia main masjid, maka dia kena usaha supaya dia main juga masjid. Kerana masjid ini umpama jantung untuk kampung kita, sangat berkesan bila kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang ada masalah, kadang-kadang kita ada serabut sini sana, masalah hutang keluarga dan sebagainya. Bila main masjid, kita rasa macam mana? Rasa macam masalah kita tu kena siram dengan air, bersih dan hilang masalah yang kita ada tu. Sebab masjid ni punca dia. Banyaklah sebab masjid menjadi ni. Dan yang ketiga, kesuntukan masa tuan-tuan.